Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Selamat tahun baru. 祝你们新年快乐！ Kiranya kasih dan kebaikan Allah akan memelihara kita di sepanjang tahun 2023. 愿神的慈爱引领我们进入2023年。 Kita bersyukur di tahun baru ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们感谢神，今天是新年，我们能够在一起敬拜神。 Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. 我们来到神的面前，以谦卑的心低头祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, 亲爱的天父上帝， kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. 我们感谢神，主你与我们同在。 Kami sudah mengakhiri tahun 2022. 我们已结束2022年的生活， Dengan dapat mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. 神已经帮助我们。 Dan memasuki tahun 2023 ini, 进入2023年， kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, 我们知道主你是与我们同在的神， Allah yang akan terus menyertai kami sepanjang tahun ke depan. 神你一直引领我们。 Pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. 我们以谦卑的心来到神的面前， Kami memohon kepadamu ya Allah, 我们求靠主你， tuntunlah kami selangkah demi selangkah 求主你一步一步的引领我们， melalui pengajaran dan kebenaran firman-Mu, 照着主你的旨意话语去行， agar kami dapat melangkah di tahun 2023 ini 使得我们在2023年里面 dengan kekuatan dan pertolongan Allah, 有主你的帮助与我们同在， dengan pimpinan firman Tuhan dan Allah Roh Kudus sendiri. 主你的圣灵引领我们。 Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. 我们恭恭敬敬将我们讲道的时间交托在主你的恩手当中， Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, 求主你与我们说话， karena kami siap mendengarkan. 因为我们准备我们的心来听主你的话语。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 我们打开约书亚记第1章到第9节。 Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 约书亚记第1章第1节到第9节。 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Kemudian ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. 第1到第10节我们用中文来念，第5到第9节用英语文来念。约书亚记，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都要照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野到这黎巴嫩，直到波拉大河，黑人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。” Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab
Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir tahun 2022 dan memasuki awal tahun 2023. 亲爱的弟兄姐妹们，我们结束2022年的生活，踏进2023年。 Banyak bermunculan prediksi atau ramalan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. 出现了许多预言，说2023年里所要发生的事情。 Mulai ramalan nasib, ramalan bintang, prediksi ekonomi dan juga prediksi tentang politik. 预言经济，预言这个经济的情形。 Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi akan gelap di tahun 2023. 印尼总统佐科维也是清楚的说，2023年的经济情况是非常黑暗。 Menurut Jokowi berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional, 在国际的研究之下， kondisi perekonomian tahun 2023 akan memasuki masa yang sulit. 世界的经济情况将要进入危机。 Ini bukan ramalan oleh paranormal, 不是算命先生的预言， tapi ini prediksi berdasarkan fakta-fakta, data-data dan kondisi ekonomi saat ini. 就是设计的情况，就是这个时代的经济情况。 Di media sosial muncul beberapa orang yang memberikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023. 在社会的媒体里面也是说明今年的经济情况， Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi. 差不多和这个佐科维总统所说的一样。 Mendengar berbagai prediksi tentang ekonomi tahun 2023. 我们听到这个2023年的经济情况， Cukup banyak di antara kita yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. 我们当中有很多人觉得惊慌、害怕。 Dan di tahun 2023 ini bukan hanya terkait masalah ekonomi, 在2023年，不但是经济上黑暗， ada banyak hal yang kadang membuat kita khawatir dan gentar. 有很多事情让我们挂虑跟害怕。 Entah itu masalah kesehatan, 不论是健康的问题、 masalah pekerjaan, 工作的问题、 masalah studi, 学习的问题， dan ada begitu banyak hal yang membuat kita khawatir dan gentar. 让我们惊慌，让我们挂虑。 Bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi hal yang demikian? 我们要面对这个情况是怎样的呢？ Memasuki tahun 2023 ini kita belajar dari kitab Yosua. 我们进入2023年，我们要学习圣经里面的约书亚记。 Kita mau belajar dari Yosua bagaimana ia mempersiapkan diri memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. 我们学习约书亚怎样照着神的允许进入迦南地， Bagaimana menggapai apa yang Allah janjikan. 他怎样达到
神所允许的事情， bagaimana mempersiapkan diri untuk meraih apa yang Allah janjikan 他要怎样得到这个神所允许的？ di tengah segala situasi yang tidak mudah. 在一切环境不容易， Memasuki tahun 2023, 进入2023年， kita mau belajar dari Yosua. 我们要学习耶稣亚， Bagaimana di tengah segala situasi yang diprediksikan sulit, 在一切不好的环境当中， kita mau terus memandang kepada Allah dan janji-janjinya. 我们要仰望神和他的允许。 Bagaimana kita menggapai janji-janji itu? 我们怎样达到神的允许？ Sikap seperti apa yang harus kita miliki? 我们要拥有怎样的态度呢？ Hal apa yang harus kita lakukan 什么事情是要我们去做的呢？ supaya segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu 使得一切神允许我们的事情， akan sungguh-sungguh terpenuhi dalam hidup kita. 使得在我们身后上行出来。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9, 如果我们读这个耶稣雅记第1章第1节到第9节， kitab ini diawali dengan sebuah perintah dari Allah kepada Yosua. 有一件事情是神给耶稣雅， Allah memerintahkan kepada Yosua untuk membawa orang Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. 神要耶稣雅带领这些以色列人进入迦南地。 Kira-kira seperti apa situasi yang dialami atau dihadapi oleh Yosua? 耶稣雅面对什么情况呢？ Ketika Allah berkata kepada Yosua, 当神对耶稣雅说的时候， Musa hambaku sudah mati. 我的仆人摩西已经去世了。 Sekarang aku memerintahkan kepadamu, 现 aku memerintahkan kepadamu untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. 现在我命令你带领这些以色列人进入迦南地。 Kira-kira seperti apa perasaan Yosua mendengar perintah ini? 耶稣雅听到这个命令的时候，心里觉得怎样呢？ Kalau kita membaca di dalam Yosua, kita tidak menemukan seperti apa reaksi Yosua. 我们看这个耶稣雅记第1章，我们看耶稣雅的觉得是怎样的呢？ Alkitab tidak menggambarkan secara terperinci perasaan atau respon Yosua saat mendengar perintah ini. 在圣经里面没有很清楚的说明耶稣雅的感觉。 Namun saya yakin dan bisa dipastikan bahwa ketika Yosua mendengar perintah ini, 我相信耶稣雅在听到这个命令的时候， ia pasti mengalami ketakutan dan kegentaran dengan berjuta kekhawatiran. 他觉得他非常的惊慌和挂虑。 Dari mana kita bisa tahu jika situasi Yosua seperti itu? 我们在什么地方能够看到耶稣雅的心情是这样的呢？ Kita bisa perhatikan pada ayat-ayat yang selanjutnya. 我们再看下列的经文。 Allah tahu pasti Yosua ini takut dan gentar. 耶和华知道耶稣雅必定惊慌 Karena 惧 itu, 怕， karena itu Allah berkata kepada Yosua, 所以神向耶稣雅说： kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dia mengulang kalimat ini sebanyak 3 kali. 你要装强壮胆。他重复3次。 Allah tahu Yosua ini mengalami ketakutan yang luar biasa. 他知道耶稣雅非常的害怕， Karena itu dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 所以耶和华对耶稣雅说：“你要刚强壮胆。” Bukan hanya sekali, tetapi 3 kali Allah mengulang kata yang sama. 不是1次，但是3次重复。 Sebenarnya apa situasi yang dihadapi oleh Yosua yang membuat dia begitu takut dan gentar? 为什么耶稣雅是这样惧怕挂虑呢？ Kalau kita perhatikan ayat 1 dimulai dengan kalimat bahwa Musa telah mati. 如果我们注意第1节说到摩西已经死了， Kalimat penjelasan ini pendek, Musa telah mati. 很短的一句话，摩西已经死了。 Tapi penjelasan bahwa Musa telah mati itu mengandung makna yang sangat penting. 但是还有很重要的意思。 Musa yang telah mati ini memberikan informasi bahwa
Yosua sekarang harus sendirian menghadapi bangsa Israel dan membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. 摩西死了，约书亚要带领这些以色列人进入迦南地。 Kematian Musa membuat Yosua gentar dan takut. 摩西死了，让这个约书亚非常的惧怕挂虑。 Yosua khawatir bagaimana dia membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan tanpa Musa. 他要怎么样学习这个摩西带领这些以色列人进入迦南地？ Musa selama 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan sekarang Musa mati. 摩西带领这些以色列人从埃及带到旷野的地方，但是这个摩西已经死了。 Yosua pasti bertanya, apa yang saya harus lakukan? 约书亚害怕挂虑，我怎么样呢？ Bagaimana saya bisa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? 我怎样能带领这些以色列人进入迦南地？ Apakah orang-orang Israel itu akan mendengarkan kata-kata saya? 这些以色列人要听我的话吗？ Apakah mereka akan mengikuti saya seperti mereka mengikuti Musa? 他们会听从我的话，像听从摩西一样吗？ Musa adalah seorang dengan kepemimpinan yang luar biasa. 摩西是一个伟大的领导人。 Dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya. 这个摩西是一个温柔的人。 Yosua melihat bagaimana Musa yang sabar, Musa yang begitu luar biasa memimpin bangsa Israel. 约书亚看到摩西这样伟大、这样温柔的心来带领这些以色列人， Tetapi sesungguhnya Musa mengalami kegagalan. 但是摩西失败了。 Musa yang hebat itu gagal membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. 这个了不起的摩西是失败了，带领这些以色列人进迦南地。 Bahkan Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. 神不允许这个摩西进入迦南地。 Musa hanya bisa melihat dari atas gunung tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. 摩西就在山上远远的看这些以色列人进入迦南地。 Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena ketika ia memimpin bangsa Israel, ia melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. 摩西不能进入迦南地，因为当他带领这些以色列的人做了一件错误的事情。 Ketika bangsa Israel tidak mendapat air, 当这个以色列人没有水喝， Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. 耶和华吩咐这个摩西用他的杖打这个石头。 Tetapi di dalam kemarahan Musa memukul dengan sangat keras di depan bangsa Israel. 但是摩西那个时候因为生气啊，他用他的杖打得很重，在这些以色列人面前。 Itu membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. 所以摩西不能进入 Bagaimana 上帝允许的地方。 Bagaimana Musa yang begitu sabar dan lemah lembut gagal memimpin bangsa Israel. 摩西这样了不起，这样温柔，还不能带领这些以色列人进入迦南地。 Dan sekarang Yosua harus mengambil alih tugas berat ini. 但是这个约书亚这个时候要担起这个很重的责任， Memimpin 2 juta orang Israel yang tegar tengkuk. 要带领2000人进入这个迦南地。 Memimpin 2 juta orang Israel yang di dalam sejarahnya sering memberontak kepada Allah. 这些以色列人常常卖言神。 Bagaimana Yosua harus memimpin dan membawa masuk orang Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Allah? 约书亚怎样带领这些以色列人进入迦南地呢？ Untuk memasuki atau menguasai tanah Kanaan, dikatakan bahwa Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. 这个进入迦南地，这个约书亚要进入约旦河。 Menyeberangi sungai Yordan dalam arti yang sebenarnya 渡过约旦河的意思是 membutuhkan upaya yang tidak mudah. 要用很大的能力。 Sungai Yordan dikatakan sebagai sungai yang curam dan arusnya sangat deras. 它这个水很急， Sungai
Bagaimana dengan kondisi sungai yang seperti demikian? Yosua ini harus berjalan membawa 2 juta orang Israel menyeberangi sungai Yordan memasuk tanah Kanaan. 耶稣呀怎样带领这些以色列人经过这个很水季的约旦河呢？ Dan bukan hanya itu. 不但是这样， Kalau dia berhasil menyeberangi sungai Yordan, 如果他已经渡过了这约旦河， ia akan berhadapan dengan orang-orang Kanaan. 他要对付这些迦南的人。 Ia harus berperang dengan orang-orang Kanaan yang dikatakan kota-kotanya itu berkubu. 这些迦南人啊，非常的强壮。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yosua merupakan 1 dari 12 orang yang pergi mengintai. 这个约书亚是12个人当中的一个去窥探这个迦南地。 Yosua tahu dengan sungguh bahwa untuk menguasai tanah Kanaan, dia harus berhadapan dengan orang enak yang dikatakan badannya itu besar-besar seperti keturunan raksasa. 那些迦南地的人啊，是非常的强壮，好像巨人一样。 Pada satu sisi dia tahu bahwa Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. 这个迦南地是一个流奶与蜜的地方， Tetapi pada sisi yang lain dia tahu bahwa untuk mendapatkan itu dia harus berperang dengan orang yang menakutkan. 所以他要进入这个迦南地，他应该和迦南地的人征战。 Memang Yosua adalah salah satu dari 2 orang yang bersikap optimis. 也是啊，在2个人窥探的人的当中，是一个非常知道的人。 Dia mengatakan kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. 他知道我们一定得胜，我们一定能够进到迦南地。 Tetapi ketika itu 当那个时候， Musa masih hidup. 摩西还是活着， Dia berpikir bahwa Musa yang akan memimpin mereka untuk maju berperang. 他觉得摩西带领这些以色列人进入这个迦南地。 Tapi sekarang Musa sudah mati. 但是这个时候，摩西死了。 Saya dulu membantu Musa. 以前我帮助这个摩西， Saya mendukung Musa. 我支持这个摩西， Tetapi Musa yang memimpin. 摩西带领。 Tapi sekarang 但是这个时候， Musa sudah mati. 摩西死了。 Saya yang harus maju memimpin bangsa ini berperang. 这个时候，我要带领以色列人进入迦南地征战， Satu keadaan yang tidak mudah. 非常不容易的情况。 Memimpin bangsa yang tegar tengkuk. 带领这些以色列人是非常顽固的， Memasuki negeri yang dikuasai oleh orang-orang yang kuat. 进入这个迦南地啊，那些迦南地的人是非常好像巨人一样， Betapa menakutkan. 非常可怕。 Inilah situasi dan kenyataan yang dihadapi oleh Yosua. 这是耶稣呀要面对的事情。 Mungkin hari ini kita menghadapi situasi yang sama menakutkannya seperti Yosua. 今天我们面临很可怕的环境，像耶稣呀一样， Kita menghadapi hal-hal baru yang menakutkan. 我们面临很多很困难的事情，让我们害怕。 Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. 我们强迫我们要做出我们不能做出的事情。 Kita dipaksa menghadapi persoalan-persoalan yang begitu mengkhawatirkan bagi kita. 我们面对很多让我们担心的事情， Apa yang harus kita lakukan? 我们要怎样做呢？ Apa yang Yosua lakukan? 耶稣要做出什么事情呢？ Apa yang Allah berikan? 神给耶稣要什么呢？ Kalau kita perhatikan selanjutnya, Allah memberikan janji, mengulang kembali janjinya kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel. 耶和华吩咐这个摩西， Di tengah 耶稣呀， di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan bagi Yosua, 耶稣呀，在这个情况下非常的惊慌惧怕。 Allah kembali mengingatkan Yosua akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. 耶和华允许这个约书亚，他和以色列人的允许。 Allah juga menyampaikan janjinya secara khusus untuk Yosua. 耶和华也特别的向耶稣亚隐约。
Ketika Allah memerintahkan kepada Yosua untuk pergi memimpin orang Israel menuju ke tanah Kanaan. 当神吩咐这个约书亚带领这些以色列人进入迦南地， Ia menyertainya dengan menjanjikan kepada Yosua. 他允许这个约书亚。 Kalau kita perhatikan di dalam Yosua 1 ayat 3 sampai 6. 我们看约书亚记第1到第3节， Di sana disampaikan janji-janji Allah kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. 那就是耶和华向约书亚允许。 Yang pertama, Allah menjanjikan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua akan diberikan kepada Israel. 第一的就是你约书亚所大的地方，必要给这个以色列人。 Dan yang kedua, Allah berjanji akan menyertai Yosua seperti Allah menyertai Musa. 第二的，神允许这个约书亚，他怎样和摩西同在，也一样跟约书亚同在。 Dan yang ketiga, Allah berjanji tidak akan meninggalkan atau membiarkan Yosua. 第三的允许是神永远不会离开这个约书亚。 Allah menyatakan dengan sangat jelas janjinya ini kepada Yosua. 神很清楚的向约书亚允许。 Janji yang pertama Allah mengatakan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh Yosua akan menjadi milik bangsa Israel. 第一的，约书亚所大的地方必要是给以色列人。 Sesungguhnya janji pemberian tanah ini sudah disampaikan oleh Allah jauh sebelum bangsa Israel ada. 神远远的允许，这个允许已经有了。 Janji ini disampaikan kepada Abraham sebagai nenek moyang orang Israel. 向我们的列祖亚伯拉罕允许， Dan terus diulang-ulang dari generasi ke generasi. 一代的一代传下去。 Dan kali ini Allah kembali mengulang janjinya kepada Yosua. 这个时候，他再一次的向约书亚允许。 Apa bedanya ketika Allah menjanjikan kepada generasi sebelumnya dan ketika ia mengulang kepada Yosua? 为什么在列祖允许了，在约书亚神也允许？ Pada generasi-generasi sebelumnya Allah selalu mengatakan, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. 神向我们的列祖允许，我要将迦南地赐给你们。 Tetapi kepada Yosua, 和约书亚的允许， ia menyebutkan dengan lebih jelas batas-batas daerah yang akan diberikan kepada orang Israel. 他很清楚的向约书亚允许什么地方是神要赐给他们的。 Melalui ini Allah sebetulnya ingin menekankan, 神要强调说， aku akan benar-benar memberikan tanah ini kepadamu. 我是要真正的把这个迦南地赐给你们。 Bukan seperti yang mereka pahami atau yang dipahami oleh nenek moyangmu dahulu. 不是像我们的列祖所明白的事情， Bahwa mereka akan mendapat tanah di Kanaan. 他们要得到在迦南地的地方。 Tetapi kali ini Allah mengatakan dengan lebih jelas. 神很清楚的对约书亚说， Bahwa batas-batasnya, tempat-tempatnya, tujuan-tujuannya jelas disampaikan kepada mereka. 他很清楚的告诉什么地方是他要赐给以色列人的。 Pada bagian itu juga dikatakan bahwa setiap tanah yang engkau injak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. 这里清楚的说，约书亚所大的地方必要赐给以色列人。 Allah ingin mengatakan kepada Yosua dan juga bangsa Israel. 神对约书亚说，也对以色列人说， Aku sudah menjanjikan tanah. 我已经向你们允许， Aku sudah menunjukkan batas-batasnya. 我已经告诉你们什么地方， Tapi kamu harus pergi melangkah ke sana. 所以你要去那个地方。 Kalau kamu sudah injak tanahnya, 如果你所大的地方， kalau kamu sudah melangkah sampai di sana, 你的脚所大的地方， itu akan menjadi milikmu. 就是属于你们的。 Kemudian yang kedua, 第二的， Allah berjanji akan menyertai Yosua seperti Allah menyertai Musa. 神允许约书亚
他怎样和摩西同在，他也要和约书亚一样同在。 Melalui janji ini Allah ingin mengatakan kepada Yosua 这个允许告诉约书亚， bahwa hadiratnya yang beserta dengan Musa, 神常与约书亚同在， hadirat yang sama juga akan menyertai Yosua. 他和摩西同在，也和约书亚同在。 Seperti aku menyertai Musa 我和摩西同在， untuk mengarahkannya, untuk menguatkannya, 带领他，支持他， untuk memberikan keberhasilan dan keberuntungan kepadanya, 使到他成功， untuk memampukan Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 给力量摩西带领以色列人从埃及进入迦南地， Hadirat yang sama, 一样的允许， pimpinan yang sama, 一样的带领， pertolongan yang sama, 一样的救。 itulah yang akan Allah berikan kepada Yosua. 这是神要赐给约书亚的。 Allah ingin mengatakan kepada Yosua 神要对约书亚说， bahwa apa yang dilakukan oleh Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, 神怎样带领这个摩西从埃及要到迦南地， itu bukan pekerjaan Musa. 不是摩西所要做的事情， Itu adalah karya Allah. 是我的著作。 Musa boleh pergi karena meninggal dunia, 摩西死了， tetapi karya pekerjaan Allah terus dilakukan. 但是神的著作依着要行走。 Dan Yosua adalah bagian dari karya itu. 这个约书亚要继续做这个工作， Karena itu Yosua tidak perlu takut. 所以约书亚不要惧怕， Allah akan menyertai. 神要与他同在， Hadiratnya akan selalu hadir. 神常常 Dan, 与约书亚同在。 dan jika hadirat Allah ada bersama-sama dengan dia, 如果神与他同在， Yosua akan baik-baik saja. 这个约书亚就要成功。 Kehadiran Allah di dalam hidup Yosua 神与约书亚同在， menjamin Yosua bisa menyelesaikan seluruh tugas yang Allah percayakan kepadanya. 他保证约书亚必定能照着神的话完成他的事情。 Janji yang ketiga, 第三的， Allah berjanji tidak akan membiarkan Yosua atau meninggalkan Yosua. 神不会离开这个约书亚。 Sebetulnya Musa sudah pernah berkata kepada Yosua, 摩西也对约书亚说， ketika Musa masih hidup, 当摩西还是活着的时候 di，dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 Musa berkata kepada Yosua, 在生命记里面，摩西对这个约书亚说， sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. 神要在你前面行走， Allah sendiri akan menyertai engkau. 神要与你同在， Allah tidak akan membiarkan engkau. 神不会丢弃你， Allah tidak akan meninggalkan engkau. 神不会离开你。 Jangan takut dan jangan patah hati. 你不要惧怕，也不要灰心。 Musa menyatakan kepada Yosua. Musa menyatakan 摩 kepada 西 Yosua 对约书亚说， bahwa Allah akan menyertai dia. 神要与你同在。 Tetapi kali ini 这一次， Allah sendiri yang berkata kepada Yosua, 神亲自对约书亚说 Aku tidak akan meninggalkan engkau. 我总不会离开你， Aku tidak akan membiarkan engkau. 我不会离开你。 Musa yang dulu memimpinmu 以前摩西带领你， sudah mati, 已经死了， meninggalkan engkau. 离开了你， Tetapi aku, 但是我， Allahmu, 你的神 tidak akan meninggalkan engkau. 不曾经离开你。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pelajaran penting apa yang harus kita tarik dari hal ini? 我们要采取什么 Yaitu bahwa 明白的事情呢？ di tengah segala situasi yang kita hadapi, 我们面对一切情况， hal-hal yang menakutkan yang mungkin ada di hadapan kita, 让我们惧怕， hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan ini. 我们要面对什么事情？ Satu hal yang harus kita ingat dan selalu kita ingat, 但是我们要记得，我们要知道，
一件事情。 Jika hadirat Allah, jika Allah beserta denganku, 如果神与我们同在， jika aku selalu bersama-sama dengan Allah, 如果我们常常与神同在， maka tidak ada hal yang perlu kutakutkan. 我们不要惧怕。 Saya membaca sebuah quote atau gambar di Instagram 我看到一件事情， yang mengatakan demikian. 告诉我， Sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman. 我虽然在 Lembah kekelaman. 死荫的幽谷， Jika Allah bersama denganku, 如果神与我同在， aku tidak perlu takut. 我不惧怕。 Karena ketika hadirat Allah bersama-sama dengan kita, 如果神与我们同在， jika kita hidup dekat dengan Allah, 我们生活， jika kita bergantung kepada Allah, 我们靠神生活， di tengah segala situasi yang demikian, 在种种困难的环境当中， Allah selalu bisa diandalkan. 我们依靠神。 Problemnya adalah seringkali bukan Allah meninggalkan kita, 问题是不是神要离开我们？ tapi kita yang seringkali meninggalkan Allah. 但是我们常常离开了神。 Mari melalui pelajaran yang kita dapat dari Yosua ini, 我们从约书亚记里面学习一件事情， kita diingatkan kembali akan janji-janji Allah. 我们记得神的允许， Untuk bisa mendapat janji itu, 我们要得到这个允许， kita harus melangkah. 我们要跨一步， Untuk bisa mendapatkan janji itu, 我们要得到神的允许， kita harus bersandar kepada 我 Tuhan. 们要依靠神。 Kemudian pada bagian yang paling akhir, 最后的 dijelaskan bagaimana atau syarat apa yang harus dilakukan oleh Yosua. 约书亚要有什么条件呢？ Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 你要装强壮胆， Bertindaklah hati-hati. 你要小心， Hiduplah sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepada Musa hambaku. 你要照着摩西的一切律法去行， Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. 不要向左向右， Jangan melupakan perkataan kita, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Musa. 不要离开这个摩西的律法。 Dan yang terakhir, janganlah kecut dan tawar hati. 你不要惊慌，也不要灰心。 Allah mengingatkan kepada Yosua, 神提醒这个约书亚， ketika engkau maju membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, 当你带领这些以色列人进入迦南地， kamu harus sungguh-sungguh memiliki hati yang teguh. 你要有坚强的心， Engkau harus sungguh-sungguh kuat. 你要坚固， Dalam bagian yang lain kata ini diterjemahkan dengan berani. 就是勇敢。 Kuatlah dan beranilah. 你要坚强，你要勇敢。 Dan dasar untuk kuat dan berani ini bukan semata-mata karena kemampuan atau kekuatan yang dia miliki. 要勇敢，要坚定，不是他自己的能力能达到的， Namun berdasarkan kesadaran bahwa Allah itu beserta dan akan menolong. 但是神与他同在。 Pada bagian selanjutnya Yosua diingatkan 神提醒这个约书亚， untuk selalu berpegang kepada firman Tuhan. 你要抓紧神的允许， Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntun hidupnya. 神的律法要带领你的生活。 Dan bukan hanya hidup menurut tuntunan firman Tuhan. 我们要照着神的话语去行。 Yosua juga diingatkan untuk selalu mengajarkan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. 神也提醒这个约书亚要将神的话语教导这个以色列人。 Karena dikatakan ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, 如果你照着神的律法生活， dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. 你就要成功。 Ada yang menarik ketika dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. 你要成功收获， Berhasil dan beruntung. 成功和收获， Ini adalah dua kata yang akan menjamin keberhasilan orang percaya. 我们相信的人靠着这两句话就能成功。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yosua diingatkan 约书亚 Un- 提醒，
untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. 要抓紧神的话语。 Peringatan yang sama disampaikan juga untuk setiap kita hari ini. 神对耶稣亚的允许，也是对我们的允许。 Apa yang menjadi pegangan kita ketika kita melangkah di tahun 2023? 我们要行走在2023年，什么要做？我们要抓紧什么呢？ Apakah kepandaian kita? 靠着我们的聪明吗？ Apakah keberhasilan-keberhasilan kita yang dahulu? 是我们以前的成功吗？ Ataukah kehebatan-kehebatan kita? 是不是我们的了不起呢？ Semuanya itu bisa tidak berarti apa-apa. 这一切都没有意思。 Tetapi ketika kita berpegang kepada firman Allah dan kepada Allah untuk memimpin hidup kita, 如果我们抓紧神的允许，抓紧神的话语， maka kita akan memiliki kekuatan untuk melangkah di tahun 我们就 2023. 有能力行走2023年。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Adakah kita memulai tahun 2023 ini dengan sebuah tekad? 我们2023年是不是有个决心呢？ Aku mau selalu belajar firman Tuhan. 我要学习神的话语， Aku mau selalu memperhatikan firman Tuhan. 我要常常注意神的话语， Aku mau hidup seturut dengan firman Tuhan. 我要照着神的话语来生活。 Untuk memulai semuanya itu, 我们要这一切，我们要开始， kita mulai dengan sebuah langkah sederhana, 要一个很简单的步骤， yaitu membaca dan merenungkan firman 我 Tuhan. 们要每天思想神的话语。 Di tahun 2023 ini gereja memiliki sebuah program, 我们的2023年，我们教会有个计划， membaca firman Tuhan satu hari satu pasal. 我们要读圣经一天一节， Marilah kita memulai dengan sebuah langkah sederhana, 我们要简单的做法。 mengambil komitmen untuk membaca firman Tuhan satu hari satu pasal 我们每天要读圣经， sebagai ungkapan kebergantungan kita kepada Allah, 我们要说出我们要依靠神， supaya kita bisa melangkah di tahun 2023 dengan kekuatan dan pertolongan Allah. 我们靠着神的力量，我们走进2023年。 Mari dengan hati yang kuat dan teguh, 我们要有坚定的心、坚固的心。 kita menjalani tahun 2023 ini. 我们在2023年行走， Hati yang kuat dan teguh 我们的心是坚固的、坚定的。 untuk menatap hari esok dengan iman yang bersandar kepada Allah. 我们是以信心依靠神走入2023年。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, 我们不知道前面要发生什么事 tapi 情， kita percaya 但是我们相信 Tuhanlah yang memegang hari esok. 神抓紧我们的明天。 Jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, 如果我们与行同行，与主同行， badai sebesar apapun yang harus kita lalui, 不论什么大的事情， kegelapan segelap apapun yang harus kita lewati, 怎么样黑暗的情形， jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, 如果我们与神同行， Tuhan akan menuntun kita melaluinya. 神要引领我们走过这一切。 Jangan kecut dan tawar hati. 不要为数，不要惧怕，不要惊慌。 Di dalam Kristus selalu ada pengharapan, 我们在神里面有盼望， karena Tuhan beserta kita. 因为神与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 我们感谢神， Engkau mengingatkan kembali setiap kami, 主你提醒我们， bahwa di tengah segala situasi yang mungkin menakutkan dan mengkhawatirkan bagi kami, 虽然一切惧怕的情况之下， tolonglah kami untuk selalu mengingat kembali janji-janjimu. 我们要常常记得主你的允许， Janji yang Engkau sampaikan kepada orang percaya secara umum, 主你允许那些相信主你的人， tetapi juga janji yang Engkau nyatakan dan sampaikan kepada kami secara pribadi. 主你亲自对我们说话， Tolonglah kami untuk senantiasa mengarahkan hati dan mata kami kepadamu. 帮助我们常常仰望神。 Tolonglah kami untuk selalu berpegang teguh kepada pimpinanmu. 我们要抓紧神带领， Tolonglah kami untuk tidak meninggalkan Engkau di tengah segala situasi apapun yang kami hadapi. 帮助我们不论在任何情况下不离开主你， Karena ketika kami bersama-sama dengan Engkau, 因为我们与你同在， Engkau akan menguatkan kami. 主你坚定我们的心， Engkau akan meneguhkan kami. 主你坚固我们的心， Engkau akan menolong kami menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. 主你会照顾我们
照着主你的允许去行， Tolonglah kami untuk selalu berpegang kepadamu. 帮助我们能够常常抓紧你的话语。 Peganglah kami ya Tuhan. 求主你与我们同在， Genggam erat kami di dalam tangan-Mu. 紧紧抓着我们的手， Karena di tengah segala ketidakberdayaan dan kelemahan kami, 在我们的软弱当中， kami membutuhkan Engkau menopang kami. 我们需要主你帮助我们。 Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. 我们将我们的生活交托在主你恩手当中， Kehidupan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. 我们一切会有的生活在主你手中， Agar kami menjalani tahun 2023 dengan penuh keberanian. 我们勇敢的面对这个2023年。 Karena Tuhan beserta dengan 我 kami. 们知道神与我们同在， Kami tidak perlu takut. 我们不要惧怕， Karena Allah beserta dengan kami. 因为神与我们同在。 Terima kasih Bapa di surga. 谢谢主你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。